Bringing Christ to the nations and the nations to the church. Renungan Harian dari Lutheran Malaysia, Sabtu, 13 Januari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Pesakit Kusta yang marah. Tetapi Naaman menjadi marah, lalu pergi sambil berkata, sangkaku dia akan keluar menemui aku, lalu berdiri menyeru nama Tuhan Allahnya, kemudian menggerak-gerakkan tangannya di bahagian tubuhku yang sakit dan menyembuhkan penghidap kusta ini. Bukankah Abaa dan Parpa, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada semua sungai Israel? Tidak bolehkah aku mandi di sana dan menjadi suci? Maka berpalinglah dia lalu berjalan dengan gusarnya. Akan tetapi, para pegawainya mendekatinya serta berkata kepadanya, Bapa, sekiranya Nabi itu menyuruh bapa melakukan hal yang sukar, bukankah bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, dia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi suci. Maka turunlah Naaman membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan, menurut apa yang dikatakan oleh hamba Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya seperti tubuh anak kecil dan dia menjadi suci. 2 Raja pukul 5:11-14. Naaman ialah panglima tentera Raja Syria dan dia sedang mencari Tuhan. Walaupun dengan segala kekayaan, kemasyhuran dan keperkasaannya, Naaman adalah seorang pesakit kusta, mangsa di mana virus itu memakan dagingnya. Namun begitu, dia tidak dikalahkan oleh penyakit yang menakutkan ini. Dia telah mendengar berita tentang Tuhan yang benar melalui seorang budak perempuan Ibrani yang tidak diketahui namanya, jadi dia melawat Raja Israel untuk bantuan. Pada mulanya, Naaman kecewa dalam usahanya kerana Nabi Israel yang bernama Elisa tidak keluar menemuinya. Sebaliknya, Elisa menghantar seorang utusan yang menyuruh dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman sangat marah atas penolakan Elisa untuk bertemu dengannya, kerana dia telah diajar untuk mempercayai keperluan beberapa perantaraan atau imam untuk memperkenalkan dia kepada Tuhan dan berdoa syafaat secara khusus untuknya. Pahlawan Syria ini tidak tahu, begitu juga dengan ramai orang hari ini, betapa mudah dan senangnya beriman kepada Tuhan. Kita boleh mendekati Tuhan secara peribadi melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Naaman kecewa kerana Elisa tidak melakukan sebarang upacara misteri untuk menyembuhkannya daripada penyakit kustanya. Mandi di sungai Jordan. Bukankah Syria mempunyai sungai-sungai yang jauh lebih hebat daripada sungai ini? Serunya. Akhirnya, hamba-hamba Naaman sendiri menyatakan kata-kata hikmat yang diperlukan kepadanya. Bapa, sekiranya Nabi itu menyuruh bapa melakukan hal yang sukar, bukankah bapa akan melakukannya? Jadi, Naaman membenamkan dirinya di dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka pulihlah tubuhnya seperti tubuh anak kecil dan dia menjadi suci. Tindakan mudah ini, bukan upacara yang rumit atau pencapaian dirinya, telah menyembuhkan pahlawan Syria ini. Apabila Naaman berubah daripada keraguan kepada pengabdian, apabila kepercayaan mengatasi kegairahannya, dan ini berlaku apabila kita dilahirkan semula dalam Yesus Kristus, lihat betapa mulianya Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan juga berkata demikian kepada kita tentang keperluan untuk disucikan, bukan 7 kali di sungai Yordan tetapi hanya sekali sahaja dalam pembaptisan Roh Kudus, iaitu mengakui dosa kita kepadanya dan berbalik semula kepada Juru Selamat yang telah mati dan bangkit semula untuk keselamatan kita. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, sucikanlah kami dengan firman-Mu yang memberi kehidupan, iaitu anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dalam nama-Nya kami berdoa. Amin.